tahun 2050, 800 juta pekerjaan akan hilang dan digantikan dengan pekerjaan baru. PAS habis SPM terus bekerja dalam sektor yang tidak ada kemahiran. Contohnya bawa Grab, you bawa Foodpanda. Tak salah untuk dapatkan fast money. Tetapi itu bukan kerjaya. Semuanya dalam Senang Faham minggu ini. Okey, bertemu kembali dalam Senang Faham. Topik hari ini dia agak keras sikit dan penting untuk kita semua untuk kita faham. Terutama sekali anak muda yang menonton petang-petang ini. Tajuk kita hari ini bersoal kemahiran teori. Sebab apa? Isunya sekarang ramai anak muda yang tak nak sambung belajar sebab nak jadi influencer lah, nak jadi pengaruh. Yelah, duit cepat sangat dapat. Dan saya bawa kepada anda hari ini Jazli bersama kita. Apa khabar Jazli? Baik, Alhamdulillah Hafiz. Mungkin saya bagi jadi 30 second lah untuk perkenalkan siapa Jazli ni. Okey, saya orang yang banyak advocate masyarakat tentang TVET, tentang kemahiran dan bagaimana untuk kita pilih kerjaya masa hadapan kita. Okay. Dan kita bersama-sama dengan Research Center lah, Forward Malaysia Research Center. Kita banyak keluarkan juga research berkaitan dengan pekerjaan. Ini kepakaran Jazli lah. Bukan Johan Raja Lawak Bukan. Ramai cakap macam tu lah. Okey. Baik Jazli, tadi saya nak mulakan dengan ramai budak-budak sekarang ataupun student sekarang dah habis belajar, habis SPM, tak nak belajar sebab kerja pelbagai sekarang. Mungkin your thoughts. Ya, okey. Kita tak salahkan untuk kita dapatkan keuangan sebab semua orang sekarang perlukan fast money untuk spend, untuk family, untuk pendidikan. Dan ramai ada stigma, kenapa aku nak sambung belajar sedangkan aku akan dibebankan dengan hutang sebab aku belajar dan tak ada jaminan kerjaya. Tapi kita kena faham bahawa belajar tidak semestinya masuk universiti. Sebab ada lagi pilihan-pilihan lain. Contohnya dalam pilihan kemahiran. Kemahiran kita ada TVET dan ramai tak faham TVET bukan saja technical tetapi vocational. Maksudnya pekerjaan yang very niche. Contoh hobi you adalah suka mengukir. You can become it as a TVET works. Contoh you suka buat video, TikTok, nak jadi influencer. It's all about TVET. Itu adalah kemahiran. Editing video dan sebagainya. Jadi apa yang salah adalah bila anda pilih lepas habis SPM terus bekerja dalam sektor yang tidak ada kemahiran. Contohnya bawa Grab, you bawa Foodpanda. Tak salah untuk dapatkan fast money. Tetapi itu bukan kerjaya. Itu mungkin boleh jadi sebagai part time. Tapi kena cari satu kemahiran yang anda nak jadikan sebagai kerjaya masa hadapan. Tapi ramai yang buat full time. Sebab duit banyak dapat tu. Betul. Itu yang salah. Sebab kita kena faham dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun. Dulu Grab tak pernah wujud di negara kita, e-hailing. Tetapi pekerjaan ini tiba-tiba wujud. Dan McKinsey pernah buat research, tahun 2050, 800 juta pekerjaan akan hilang dan digantikan dengan pekerjaan baru. So, kalau anda tak ada kemahiran hari ini dan anda buat keputusan untuk jadi full time dalam sesuatu pekerjaan yang tidak berkemahiran, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang anda akan merana sebab ketika itu bila pekerjaan anda dah digantikan, anda dah tak ada pilihan lain dah. Kita pun akan gone sekali. Ya, betul. Dan ramai tak tahu bahawa Malaysia ada salah satu company drone terbesar di dunia dan mereka sedang buat testing untuk penghantaran makanan menggunakan drone. So, bayangkan 10 tahun lagi kalau benda tu jadi, apa pekerjaan yang anda nak pilih? Kita dah boleh ramal lah benda tu akan berlaku lah sebenarnya. Betul. Okey. Soal kemahiran. Adakah kalau kata sekarang ramai yang tak memilih kerja yang tidak memerlukan kemahiran, adakah kemahiran ataupun talent dalam negara akan hilang juga? Ya, Bank Negara Malaysia jangkakan tahun 2030 kalau trend sekarang seperti ini, 70% daripada talent kita takkan wujud. Maksudnya kita perlukan pekerja-pekerja daripada negara luar yang ada talent. Terpaksa ambil luar. Betul. Sebab apa? Sebab sekarang ni 2021 saja 48% pelajar lepasan SPM tidak sambung belajar apa-apa. Maksudnya dia tak masuk universiti dan dia tak masuk juga. Buat tak tahu je. Dia buat tak tahu, dia terus masuk ke alam pekerjaan. Jadi sayanglah sebab masa depan kita ada lagi 40 tahun, 50 tahun lagi yang kita nak sara keluarga kita. Jadi banyak juga jumpa orang yang dalam bidang kemahiran. Kenapa ramai yang tak berminat sebenarnya? Adakah nak belajar kemahiran ke TVET ni susah ke sebenarnya? Sebenarnya kemahiran ni ramai orang ingat kita kena masuk college, ambil SKM level 1, 2, 3, kita kena jadi electrician, kena jadi mechanics. Sedangkan kemahiran hari ni dah sangat-sangat berbeza. Sebab teknologi pun berbeza. Macam saya cakap tadi, you nak jadi influencer, you pun perlukan kemahiran. You kena masuk kelas. Tak kisahlah 3 bulan, 6 bulan pun boleh untuk belajar untuk editing video. Itu kemahiran. So kalau you ada pengalaman 10 tahun editing video, one day kalau you dah tak lakulah, kan? Dah tak laku lagi, you boleh bekerja dalam industri sebab you dah ada experience kemahiran tu. So sebenarnya apa yang saya nak nyatakan pada anak-anak muda kat luar sana, you kena faham bahawa you dalam hidup mesti ada satu hobi, satu minat masa you zaman you study, dan minat itu perlu diterjemahkan jadi
kerjaya. Kalau minat you adalah dalam bidang social media, so you kena belajar skill social media sampai one day dia menjadi kerjaya you. Itulah kemahiran. Kemahiran tak perlukan you untuk masuk universiti secara formal. Tapi yang penting you ambil kursus 3 bulan. Sekarang ada banyak kat luar. Kos pun rendah. Short course, yes. Kos pun rendah dan you boleh terus kerja. Tapi make sure kerja dengan ada kemahiran. Tapi kalau dekat Malaysia, jadi ambil kemahiran sering dipandang rendah lah macam tu. Itu soal biasa. Kenapa masih lagi ada stigma macam ni? Sebab itulah, sebab kita anggap pekerjaan kemahiran ni kotor, pekerjaan Gaji kecil. ni susah, gaji kecil. Sedangkan hakikatnya, saya jumpa ramai orang yang ada pengalaman dalam bidang TVET. You need only 3 to 5 years untuk jadi expert yang gaji you akan lebih daripada RM10,000. Even saya pernah jumpa orang, lepas saya graduate, dia kerja 3 tahun, saya kerja 3 tahun. We compare each other, dia hanyalah pelajar kemahiran, gaji dia jauh lebih tinggi daripada saya, 3 kali ganda. Sebab apa? Dalam bidang pekerjaan, 3 tahun pengalaman kerja tu sudah cukup untuk menjadikan you seorang yang mahir. Dalam negara ni? Dalam negara kita. So, you contohnya lah, you nampak kalau kita tengok dulu movie cuci-cuci kan. Hana Aizat cuci bangunan. Hari ni pekerjaan tu mencecah RM10,000-15,000 gaji. Dengan hanya you perlu ambil kursus kemahiran high rope. Yang tempohnya 6 bulan. Tak semua orang boleh buat? Tak semua orang boleh buat. So, you become unique dan you akan become sangat mahal untuk industri. Adakah mereka juga akan jadi lebih survival? Ya, sebab pekerjaan ini dia pekerjaan yang ada kemahiran yang orang lain tak boleh buat. So, bila orang lain tak boleh buat, hanya you sahaja boleh buat. So, peluang semakin hari semakin banyak. Contohnya saya cakap tadi cuci bangunan. Yeah. Berapa banyak bangunan tinggi kat Malaysia hari ini, makin lama makin banyak. So, pekerjaan itu semakin banyak. Tetapi orang yang minat untuk bekerja tu semakin kurang. Sebab tu gaji you lebih tinggi. Safety bersama. Ya. Okay, so kalau kata bab itu kan, kenapa bila kita soal cakap dalam TVET ini ramai yang tak minat sebab kerja 3D dah selalunya 3D. dan juga gaji yang kecil. Betul. Apa contoh kalau kita boleh beri dekat penonton negara-negara yang menggunakan model ini yang meletakkan bahawa kemahiran ni sebenarnya membantu untuk mewujudkan satu entiti ataupun komuniti masyarakat dia yang sangat hebat dalam soal kemahiran ni. Kenapa negara setiap tahun berikan peruntukan yang sangat besar untuk TVET dan kemahiran? Sebab Tahun depan paling besar juga. yes, sebab negara-negara maju, Germany, Japan, Korea, Australia, New Zealand, Swiss. Semua negara-negara maju yang kita kata maju ni, sebenarnya base dia adalah talent-talent dia, masyarakat dia sangat berkemahiran. Contoh Germany, walaupun dia orang masuk universiti seperti biasa, tetapi hampir semua rakyat dia daripada peringkat secondary education, dia orang dah pilih satu kemahiran yang dia orang minat. Contohnya dia minat untuk buat ukiran kayu. So daripada zaman sekolah menengah dia dah minat ukiran kayu, walaupun dia ambil bidang law, tetapi dia tetap juga belajar untuk craft kayu tu. So, negara dia, walaupun masyarakat dia ada education masuk universiti, tetapi kemahiran nombor 1. Sebab tu di Germany, almost 45% daripada rakyat dia datang daripada bidang TVET. Bila you masuk bidang TVET, you masuk bidang kemahiran, masyarakat kita pun ramai. Contohnya, budak-budak yang belajar untuk betulkan motor. Kita boleh buat motor yang lebih laju daripada kedai tujuan. Sebab apa dia buat modification? That's why Germany maju. Sebab apa? Bila you ada kemahiran, you akan start untuk berinovasi. Then you akan menghasilkan produk. So sebab itu negara-negara maju perlu rakyat dia bersama dengan menyertai kemahiran. Berbeza dengan Malaysia bahawa rakyat kita semakin hari semakin kurang menyertai kemahiran. Hari ini kita berlaku penurunan sebanyak 24% jumlah pelajar yang masuk dalam bidang kemahiran. Itu consider besar. Yes, sangat besar. So, sampai hujungnya, kita hanya akan menjadi negara pengguna. Kita bukan negara pencipta. So, selama mana sangat kita... Merugikan. Selama mana kita masih terus menjadi negara pengguna, so selama itulah kita tak akan jadi negara yang maju. Sentiasa ke belakang lah ni. Sentiasa ke belakang. Okey, ni soalan sensitif sikit lah Jazli. Taklah sensitif sangat. Tapi ramai juga soal TVET selain pada gaji rendah. Ramai yang beranggapan orang yang bidang kemahiran, sijil ni selalunya kelas-kelas belakang. Betul ke? Ataupun macam mana kita nak fahamkan orang supaya orang tak salah faham soal ni? Sebab tu saya cakap, ianya bertitik tolak dengan hobi dan minat. Kita kena transfer kita punya minat untuk menjadi sebagai kita punya kerjaya. Saya punya minat bukan apa yang saya belajar di universiti. Kita tak boleh pilih apa kita belajar di universiti sebab kadang UPU yang tolong pilih kan. So apa yang kita boleh pilih, mungkin kita belajar itu as part of our education. Tetapi kita boleh learn kemahiran melalui online
YouTube, you boleh masuk kelas-kelas online macam Coursera dan sebagainya untuk you belajar kemahiran yang you boleh practice dan one day you mungkin boleh bekerja dalam bidang tersebut. So, isu ni memang saya faham lah dia menjadi isu yang rumit. Sebab apa? Sebab dia orang rasa bahawa, oh, kalau saya masuk universiti, saya tak boleh pilih dah minat saya yang saya kena lupakan. Tak, minat you boleh teruskan. Dan sebab itu semua orang kena ada minat. Even you punya minat adalah motor, you kena transfer minat itu menjadi duit. Caranya dengan adanya kemahiran. So minat you akan bertukar menjadi duit, menjadi pekerjaan kepada you. Dengannya ada kemahiran. So belajarlah kemahiran. Kat mana saja you tak nak masuk kuliah TVET, you belajar online. You tak nak belajar online, you masuk kursus pendek 3 bulan, 6 bulan. Yang penting you kena ada kemahiran. Tapi parent dia tak nak sekarang Jazli. Dia tentukan anak macam mana ni? Sebab parent masih lagi anggap kemahiran itu kerjanya menjadi mekanik motor. Sedangkan hari ni ada mekanik yang dah tak perlu pegang minyak hitam. Contohnya, kereta hari ni kita dah tukar daripada enjin diesel, enjin petrol kepada enjin EV. Dah tak payah pakai minyak dah. So, you hanya perlu menjadi technician EV. Hari ni kalau you cakap pasal electrician, dulu kita cerita pasal wireman. Right now, dia dah bertukar kepada digital electrician sebab everything using solar dan sebagainya. So, teknologi berubah. Siapa yang nak kerja dalam bidang-bidang ni? Bidang ini dipenuhi oleh orang yang ada kemahiran dan CJ-CJ TVET. So, sebab itu, kalau anda nak pekerjaan yang lebih baik, anda perlu berubah, pilih kemahiran-kemahiran yang baru. So, ibu bapa kena buka minda bahawa kemahiran ni dah bukan macam dulu. Kemahiran ni dah sangat-sangat berubah sebab teknologi berubah. So, kita perlukan technician yang maju dengan teknologi-teknologi ni. Tapi apa side effect kalau ramai sangat, katakan majoriti rakyat kita terlibat dalam kemahiran, apa side effect kepada professional field ni? Sebenarnya kita kena seimbangkan. So, kalau tak semua orang minat dalam bidang teknikal. Ada orang minat membaca. Ada orang minat mengira. Ada orang minat hands-on. So, kita ada 7-9 kecenderungan pelajar. So, tak salah. Cuma yang jadi salah adalah bila pelajar-pelajar yang memang ada minat dalam bidang kemahiran tak dapat support daripada ibu bapa. Sebab itu kita kekurangan talent. Sebab stigma tu kita yang cipta sendiri. Dia bukan stigma daripada market. Tetapi stigma yang dicipta sendiri oleh kita, kita anggap bahawa kemahiran ini adalah second class. Sebab apa? Sebab daripada dulu, kita asingkan pelajar kita. Pelajar pandai masuk kelas sains. Tak semestinya pelajar pandai nak jadi doktor. Boleh jadi pelajar sains tu dia nak jadi something technical. Pelajar second class, okay, you masuk bidang sastra. Tak semestinya dia orang second class tu, dia orang minat dalam bidang sastra. Mungkin dia minat kemahiran. So sebenarnya, you perlu belajar dalam bidang yang you minat. Bukan bidang yang you dipaksakan. Kalau terpaksa juga belajar je, tapi you boleh jadikan minat tadi tu macam saya cakap, belajar banyak platform lain yang ada sebagai satu bidang kemahiran. So masyarakat kena ubah persepsi. So kalau kita hanya ingat bahawa kita kelaskan pekerjaan itu mengikut grade, so akhirnya kita tidak akan dapat pekerja yang berkualiti sebab mereka terpaksa bekerja dalam industri itu. So kita perlukan pekerja yang betul-betul minat and passionate terhadap kerja dia, then dia akan menjadi innovator dan bagi kualiti yang baik untuk negara. Akhir kata kita kena ada ilmu juga untuk berjaya. Betul. Okey, lepas itu ada gaji progresif lagilah. Yes, gaji progresif adalah based on kemahiran, pengalaman, pensijilan. So benda-benda ni ada dalam TVET. Walaupun you reti betulkan motor sekalipun, tapi kalau you tak ada sijil motor, you takkan dihargai dan takkan dibagi gaji mahal. Okey, baik Jazli, terima kasih. Saya harap semua faham dan juga semua dah nampak duit dah sebab daripada kemahiran ini. Sekali lagi terima kasih Jazli atas perkongsian dan kepada anda, semoga faham dan senang faham dengan topik kita minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum. Bye-bye.